Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita berjumpa lagi dalam video tutorial untuk WordPress uh, untuk siri yang kedua. Kita dah berhenti hari tu untuk installkan core dia. Masih kosong. So hari ni saya just nak kenalkan mengenai uh, beberapa perkara lah. Satu mengenai dia punya untuk kita punya pages, pages dengan post. Dan yang kedua, plugin yang wajib kita install untuk kita buat post. So sebelum tu saya just nak maklumkan saya punya website fanpage dah berubah nama. Sebelum ni saya pakai Sifu Webmaster. So sekarang saya pakai nama Sani Ahmad lah. Sani Ahmad adalah nama sebenar saya. Sani nama saya, Ahmad nama bapa saya. So ringkas pendek, tak ada Muhammad, tak ada Ahmad apa kat depan tu. Okay, just Sani. Right. Dan ini saya punya Instagram. Okay, saya Sani. Okay, tuan-tuan boleh join ataupun follow saya lah. InsyaAllah saya akan kongsikan kata-kata yang menjadikan motivasi lah. Ini sebenarnya untuk diri saya sendiri, dan juga at the same time tuan-tuan mungkin boleh dapat inspirasi jugalah daripada kata-kata ni. So kita teruskan dengan tutorial bahagian WordPress. Jadi ini di bahagian depan. Jadi di bahagian belakang ini untuk login, inilah rupanya. Jadi kalau tuan-tuan yang dah lupa, untuk masukkan di bahagian belakang ni, just tulis kita punya domain / kita tulis wp-admin. So kita klik enter, dia akan masuk sini lah. Kalau kita dah memang remember password dengan username, dia akan keluar sini. So just login. Okay, masukkan username password dan login. Jadi ini dia punya dashboard. Okay, dia adalah berita dan sebagainya. Okay, kalau tak kenaan just boleh minimize sajalah. Okey, mari kita tengok apa yang dikatakan post dengan pages. Baik, ini adalah post. Okey, post ni adalah selalunya kita guna untuk update kita punya entry, kita punya artikel yang terbaru ke berita dan sebagainya. So kita pakai post. Okey, dan post ni kita boleh setkan kategori-kategori mengikut kategori lah. So kat sini dia bagi satu post hello world, dan dia setkan sebagai uncategorized. So kategori pun boleh buat di bahagian post, iaitu dia ada kategori nampak. So kategori ni dia letak uncategorized lah. Okay, nanti kita akan pergi bahagian ni. So yang kedua kita tengok pages. Pages ni selalu kita gunakan untuk buat static page. Contohnya mengenai about us, about our company, berita-berita yang isi kandungan, contohnya privacy ke, penafian ke, dan sebagainya, yang kontennya statik. Maksudnya kita bukan memerlukan update setiap hari lah. Maksudnya kita letak kat situ, dan sesekali kita update jika perlu lah, dan dia didisplaykan sebagai statik lah. Kat sini mungkin tuan-tuan tak nampak disebabkan masih belum keluarkan menu. Nanti saya akan tunjuk sedikit macam mana nak tengok sample page. So sebelum kita continue dengan cara nak buat post dan juga pages ni, kita kena install satu plugin. Okay, install satu plugin untuk kita punya editor, iaitu editor what you see is what you get. Nama editor tu MCE. Kalau tuan-tuan biasa dengan Joomla, dia nama JCE. So ini MCE. Editor tu macam mana? Kalau tuan-tuan tengok di bahagian pages ni, kalau klik edit, okey, ini dia bagi editor default ni. Okey, dia adalah buku italic, side to paragraph, tapi dia tak ada benda-benda lain. Macam contoh color, dia tak ada font dan sebagainya, dia tak ada. So ada plugin lain yang ditawarkan secara percuma, yang kita boleh just install saja, dan saya akan tunjukkan caranya lah. Jadi untuk installkan editor yang baru ni, you just go to plugins dan kita klik add new. Okay, klik add new. Then kita tengok sama ada kita boleh cari kat sini MCE ataupun tengok bahagian popular. Popular ni selalu plugin yang diinstall oleh kebanyakan pengguna Joomla lah. WordPress. Sebut Joomla, teringat Joomla kan, orang kata kekasih hati. So masih ingat. Dah buat WordPress pun masih ingat lagi Joomla. So kalau kita tengok kat sini, mana MCE tu? Okay, Tiny MCE Advanced.
Okay, tips sebelum kita nak install plugin, ada banyak kat sini kan. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan mungkin tengok, ui banyaknya, yang banyak yang free, oh boleh dengan gairahnya nak install. Tapi kena hati-hati, kena make sure yang dia betul-betul compatible. Maksudnya dia orang kata ngam dengan kita punya version punya WordPress. Sebab apa? Kalau tak ngam, boleh menyebabkan website kita tu crash, rosak, ataupun boleh menyebabkan ada orang kata lubang-lubang. Kalau boleh sebut lubang-lubang ataupun tingkap-tingkap yang boleh memudahkan para hackers masuk. Nanti saya akan cakap pasal benda ni untuk video yang lain lah dengan lebih banyak, sebab benda ni banyak kata perkara teknikal macam mana kita perlu buat untuk elakkan website kita kena hack. So ini Tiny MCE Advanced. So dia kata compatible last update 3 months ago. Saya pun dah biasa pakai. Okay, just click install. Boleh tengok dia punya ramai orang pakai tu kan, 1+ million. So dia akan install bergantung kepada kelajuan internet dan juga server tuan-tuan lah. Kalau kata internet slow agak lambat lah. So lepas tu dia keluar butang warna biru ni, just klik activate. Okay, activate. Okay, dia dah activate, dia akan bawa tuan-tuan pergi ke plugin kat sini. So klik setting. Okay, kat sini dia bagilah semua benda yang kita boleh set. Okay, ini adalah asas. Dan kalau kita nak tambahkan satu-satu features tu, kita just klik dan drag saja. Boleh pilih yang berkaitan lah, sebenarnya tak perlu buat semua pun. Tapi kalau nak buat semua pun boleh, tak ada masalah. Just klik dan kita boleh susun suka-suka hati kita lah. Kita tak mau nak duduk atas, nak turun bawah ke. Kita boleh susun. Saya buat macam ni sebab sebenarnya tuan-tuan pilih lah. Tapi ni saya tak pilih, saya just randomly. Sebab ada yang benda yang tak pakai sangat, contoh insert tick ni sebenarnya tak pakai sangat. Okay, source code kalau dah pandai nanti saya akan tunjukkan lah. Okay, anchor ni kalau kita nak buat anchor, okay, toggle page break, print tak pakai tapi bubuh je. Okay, dan kita tengok lah apa lagi yang kita nak ni. Kita boleh create ni, kemudian setting lah. Okay, so kita save changes. So kalau kita tengok balik dekat bahagian post katakan, okay, kalau kita klik edit, okay, nampak kita punya ni dah makin canggih. Maksudnya kita dah ada font family, kita ada paragraph, okay, kita ada background color, kita ada text color, nampak. Jadi lebih menarik lah. So kita update. Kalau kita tengok di bahagian depan, so kita klik sini, sorry, tu merah. Baik, kat mana pages ni? Pages ni kita dah create content. Contohnya dah ada sini sample pages. Kenapa tak keluar? Okay, sample pages ni disebabkan static. Selalunya kita kena create menu dulu. So cara nak create menu adalah dengan kita pergi dekat appearance, kita klik menu. Baik, kalau kita tengok kat sini menu belum ada, kosong lagi. Normally kita akan create satu yang dipanggil sebagai main menu. Kalau main menu lah. Kalau nak bahasa Melayu tulis menu utama, kan? Tak ada masalah. Okay, then kita klik create main menu. Selalu main menu ni adalah menu utama lah yang di bahagian atas. Kalau kita masuk satu website, contohnya lah katakan webmaster.my lah. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan masuk webmaster.my, dia ada menu kat atas ni kan, ini main menu. Dan juga ada menu-menu lain dekat bawah ni. Mungkin kita boleh buat footer menu, social menu dan sebagainya lah. Ikutlah nanti, itu kemudian kita belajar. So bahagian menu ni, kita klik main menu, kita set dia sebagai primary menu. Okay, kita save. Baik, masih belum keluar. Apa yang kita tengok sekarang kat sini, kita ada pages yang dah memang ada, iaitu dinamakan sample pages. Okay, kita add to menu. Then kita save menu. So kita tengok di bahagian sini, pakai web. Okay, dah ada sample pages. So bila kita klik sample pages, inilah yang sample pages yang memang dah dibuat dalam ni tadi. Kita tengok kat pages ni kan. Okay, nampak sample pages. Kita klik. Jadi okay, ini sample pages. Nampak. Okay, katakan saya tak nak pakai sample pages. Bila saya klik,
apa nama simple pages ni, saya tak nak lah. Saya nak letak mengenai kami. Contohlah ada syarikat kan, mengenai kami. So klik update. So bila kita refresh, baik, dia dah tukar mengenai kami. Tapi kita tak tukar satu perkara. Saya sengaja tak nak tukar. Apa dia? Iaitu dia punya URL dia kat belakang. Nampak? pakaweb/sample pages. Kan tak kena. So kat mana nak tukar ni? Kat tukar ni, kalau kita tengok dia ada permain link ni, kita klik edit. Sama ada kita delete sahaja. Okey, kita delete sahaja. Dan kita klik OK, dia akan automatically jadi mengenai kami. Ataupun kita boleh namakan sendiri. Okey. About, selalu bahasa Inggeris lah kita katakan about us kan. Panjang sangat. Kalau kita buat about us kat sini panjang sangat. So kita buat about saja. Klik OK. So kita update. Baik, saya just nak tunjuk. Kalau saya refresh ni, dia akan broken. Dia akan broken ni maksud dia takkan jumpai. Nothing found. Sebab kita dah tukar. Sebenarnya ini dah jadi about saja. Ataupun kalau kita tengok sini about us, kita klik, dia jadi about. Nampak. So ini kita punya pages yang di bahagian depan ni. Ini adalah kita punya post. Post ni kalau kita post banyak, dia keluar banyak lah. So mari kita cuba tengok. Kalau katakan saya tambah lagi post. So saya pergi bahagian post. Okay. Tengok all post. Baik, sebelum nak buat post, normally post kita ni kita mesti kategorikan dia. Sekarang kita letak dia hanya satu saja uncategorized. So nak tukar post ni punya kategori, kita klik categories. So dia dah ada uncategorized. Kita guna saja yang kita klik edit. So kita tukar ni kepada news. Ini adalah news. Okay. Dan kita klik update. Okay. So, katakan selain daripada news, kita nak buat apa? Kita nak buat blog. So, kita pilih sini lah. Blog. Okay. Blog news lah. Iaitu URL friendly version of name lah. So, kita add kategori. Nampak, kita dah ada blog, kita ada news. Dan kita boleh juga set yang mana yang nak jadi parent. Contohnya, kalau katakan blog. Blog ni, dalam blog ni ada banyak. Ada bahagian tutorial. Katakan ada video. Video. So, kita boleh letakkan di bawah video, bawah blog. So, kita add kategori, dia akan jadi video. Ini contohlah. Mungkin boleh buat lagi video tips, motivasi ke apa ke, ikut tuan-tuan dan perempuan. So, kita pergi balik dekat all post tadi. Baik, kita tengok. Hello World ni automatically, dia tukar jadi, kategori dia jadi new. Sebab kita rename. So, katakan saya just nak test saja, tambah lagi satu. Okay. Saya letakkan katakan tutorial 1. Okay. Cara install WordPress. Nampak dia punya URL ni ada siap dengan tarikh. Tarikh bila, apa nama tutorial dia, apa nama permain link dia. Okay, ini kemudian kita tengok macam mana nak baiki dia. Dan kita, bila kita create ni, kita letak title, kita letak content dia, dan kita mesti pilih kategori dia. Supaya dia letakkan di bahagian betul. Katakan saya nak letak di bahagian blog. So tag pula saya boleh letak tag tertentu. Contohnya benda ni berkaitan dengan WordPress. So saya klik WordPress. Okay, tag. Okay, dan boleh set feature email lah kalau ada. Ataupun kalau nak masukkan email dalam ni, just klik kat sini lah. Okay, insert, edit. Alright. Tekan kita kat sini. Kita boleh letak sumber dia daripada mana lah. Kalau kita ada dia punya URL. Ataupun caranya dengan kita klik add media. Add media ni sama ada media gallery, media library memang ada, ataupun kita select file untuk kita load. Okay, katakan dekat sini ada krim muka. Ni lah video tutorial tentang krim muka kan. Baik, untuk image, saya ingat ada seorang sahabat dia PM saya, dia tanya macam mana nak buat meta untuk gambar ni. Baik, gambar ni sebenarnya kita kena letak dia punya caption, alternate tag, description, sebab ini benda ni sebenarnya membantu kita punya
SEO nanti. So kat sini katakan kita letak media tutorial caption. So kita tulis kat sini video tutorial WordPress alternate image WordPress. Kalau ada lah description kalau ada. Size pun kita boleh pilih kat sini sama ada nak full size, medium ataupun kami katakan saya nak full size, saya klik full size lah. So alignment kata nak center ke apa, just klik none kalau tak nak, ataupun center pun masalahnya kita boleh pilih lah. Dan kita klik insert into post. Okay, nampak? Oh. So kita klik publish. Publish. Okay, kita klik pakai web. Nampak? Okay, sekarang dah keluar. Baik, post ini okay, di dalam section kategori blog. Yang mana kalau post ini dia bawah kategori news. Dan kita tengok kat sini dia dah ada blog. Kalau saya klik blog katakan dia akan keluar post ni saja. Ini sebab saya set untuk blog. Kalau saya klik news dia akan keluar ini saja news. Okey? Faham setakat tu saya rasa tuan-tuan faham lah. Jadi ini November ni masa dia achieve lah file kita buat pada November. Ni recent post. Okey, benda-benda ni yang selain daripada ni kita akan belajar daripada masa ke semasa. Cuma hari ni saya nak highlightkan cara nak buat untuk post ni post 2, post ni. Okey, sekarang kita nak tambah, katakan kita nak tambah pages, kita dah ada about us. Okey, so kita nak buat satu lagi menu kat sini So katakan kita pergi bahagian kalau kita tengok kat sini bahagian menu. Kalau kita klik kat sini. Okey, untuk menu kat sini kita boleh pilih sama ada kita nak ambil daripada pages ataupun daripada post. Contohnya kita boleh ambil post kat sini. Kan? Dia ada dua post tadi, ada dua post iaitu tutorial 1 dengan hello world. Kita boleh ambil juga post ni untuk dijadikan sebagai static page, tapi normally kita akan pakai pages sebagai static page. Ataupun kita juga boleh letakkan custom link sebagai kita punya menu. Contoh kita letak sumber link yang luar. So bila kita letak sini nanti dia klik dia akan pergi ke bahagian lain ataupun kategori. So saya nak tunjuk sekarang kategori sebab normally kalau kita katakan website kita naklah ada link asing untuk kategori blog kat sini. So kita tengok kat sini bahagian kategori dia ada blog. So kita add to menu. Baik, kalau tengok kat sini ada dua dan kita juga sebenarnya kita boleh adjust dia sama ada nak about us duduk atas, blog duduk dalam dia ke ataupun duduk luar ataupun blog dahulu baru about us. Kita boleh just click and drop dan kita save menu. So bila kita klik kat sini ataupun kita refresh, nampak kita ada about us dan kita ada juga blog. Nanti saya akan tunjukkan kemudian dalam video tutorial seterusnya macam mana nak tengok. Kalau kita tengok pakai web kat depan ni, kita tak nak lah blog pun keluar kat sini ke. Kita tak mau. Mungkin kita just nak letakkan just news saja keluar di hadapan pun boleh juga, tak ada masalah. Itu kemudian. Ini saya just nak tunjuk basic. Ini adalah pages, static page kat sini. Yang ini adalah blog, iaitu kategori yang saya masukkan. So saya nak tunjuk juga satu lagi supaya tuan-tuan betul-betul faham. Okay, katakan pages, saya klik lagi add pages. Okay, katakan saya tulis kat sini location. Selalu kalau kita punya selalu website business dan sebagainya, dia adalah location store, katakan ada location store. So kita boleh letak katakan location. So kita katakan our location, katakan our location, dan letaklah dia punya alamat ke dan sebagainya. Okay, dan juga boleh letakkan contact us, kemudian kita akan belajar. Dan kita boleh letak benda ni dekat parent ke kalau kita nak. So kalau tak ada, so kita just klik publish. Baik, untuk pages dia tak ada kategori. Dia tak ada kategori. Okey, dan juga ada beberapa perkara lain sebenarnya saya akan ajar lagi dari masa ke semasa. Ini just basic yang kedua. Saya akan ajar contohnya dia bagi status kita visibility ni kita boleh tag
kita boleh letakkan sama ada nak private ke password protected ke, nanti kita akan tengok lah. So ini just untuk create another pages. Jadi kita pergi dekat appearance tadi, kita pergi di bahagian menu. So bahagian menu, katakan saya nak tambah lagi satu, iaitu location. So kat sini saya klik kat sini location, saya klik add to menu. So dah ada satu lagi menu dan saya save. Alright. Okay, nampak dah ada about us, blog, location. So, saya klik location lah kosong, tak ada apa. Okay, WordPress ni juga selain daripada kita boleh edit belakang, kita boleh juga edit daripada hadapan dia. Tapi bila kita klik, normally dia akan bawa balik kita ke belakang lah. So better kita buka dua window supaya mudah kita nak tengok dia punya update. So itu dua perkara yang kita belajar hari ini, iaitu cara nak create post dan cara nak create pages. Dan pada masa yang sama kita belajar cara nak install plugin MCE, okay? Dan juga cara nak create menu untuk kategori post, dan juga cara nak create kategori sendiri. Banyak perkara kita belajar, okay? Jadi jangan banyak-banyak, nanti pening. Okay, saya akan buat video ni pendek supaya mudah tuan-tuan baca dan boleh tengok video ni dan buat revision. Dan insyaAllah saya akan update lagi video dari masa ke semasa dengan lebih detail supaya kita lebih faham. Okay, setakat itu saja saya kongsi pada petang ni. Kita jumpa dalam video yang ketiga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.